Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berhujung minggu, hari Ahad. Right, so saya Syafiq daripada Rooms, service provider untuk bilik sewa Kuala Lumpur. Right, so malam ni tajuknya yang saya cuba nak sampaikan kepada kalian adalah jen jen jen. Okay, sebelum tu, um, nah, tak apalah, saya kita terus lah sebab mungkin korang dah tahu kan sebab post yang petang tadi punya. Jadi tajuk yang saya nak kongsikan adalah bank mana yang terbaik yang ada. Maksud dia bank mana yang boleh bagi housing loan yang terbaik kepada kita. Right. So, kalian rasa agak-agak bank mana kalau kalian tahu? Adakah bank warna kuning? Adakah bank warna merah ataupun biru? Ataupun bank bunga raya? Ataupun bank unta? Lagi bank mana lagi yang ada dekat Malaysia ni? Bank warna hijau? Bank warna kuning? Macam-macam mana lah bank dekat Malaysia ni. Alright, jadi bank mana yang terbaik? Yang bagi apa ni? Yang bagi inilah loan lah pada untuk rumah tu. Alright. Jadi sebelum saya masuk poin pertama, sebab biasanya kalau orang nak buat loan rumah, mesti orang akan tanya, bank mana yang paling bagus nak buat housing loan? Bank A ke, bank B ke, bank C ke, bank D? Macam tu. Lagi orang tanya, bank mana yang bagi rate yang paling rendah? 4%, 4.1, 4.2, macam tu. So, lagi apa lagi biasa orang tanya? Orang tanya biasa, okay, bank mana yang nak senang approvekan loan? Macam tu. Jadi, dia banyak persoalan. Tapi, bank mana tu dia sebenarnya tu general, soalan general. Sebabnya kenapa saya cakap macam tu, dia tak antara individu A dengan individu B, dia punya tu tak sama. Maksud saya tak sama, contoh macam kasut lah, analogi yang senang. Kita beli kasut, masuk kedai Nike. Jadi kita nak kasut tu, tapi kasut yang display tu mungkin dengan A tu ngam-ngam, mungkin dengan B tu besar ataupun terlalu kecil. Jadi dia tak sesuai. Jadi dia bergantung kepada individu punya. Alright. Okay. Okay. So jawapan yang saya beritahu tadi, yang sebenarnya untuk loan bank tu, dia macam ni, yang senang perkiraan dia, yang saya nak cakap. Dia ada beberapa faktor yang kita kena consider sebelum kita decide, oh bank tu adalah bank terbaik untuk kita. Alright. Jadi, malam ni saya akan terangkanlah apa faktor-faktornya, sebab mungkin faktor pertama ataupun beberapa faktor yang tertentu tak sesuai dengan A, beberapa faktor tertentu yang lain tak sesuai dengan B. Jadi dia tak sama. Macam analogi kasut tadi yang saya bagi tahu. Okey. Jadi apa yang kita nak kena ambil tahu? Apa yang faktor-faktornya tu? Alright. Okey. Untuk yang poin pertama, faktor pertama adalah tempoh yang bank tu nak bagi kita pinjam. Maksud saya dekat sini adalah biasanya kita, yang biasa-biasa kita dengar kalau nak buat housing loan, kalau umur muda lagi, contohnya 24 ataupun 25 ke mana, berapalah yang kelayakan ikut bank, kadang-kadang tu kita still boleh dapat 35 tahun. Okay, loan bank sepanjang 35 tahun. Jadi kalau kita berusia sikit, mungkin bank nak bagi 30 tahun sahaja. Yang tu bergantung kepada bank. Bank mana bank mana yang bagi bergantung kepada umur kita. Macam tu. Tapi tak semestinya bergantung pada umur 100%. Ada juga yang bank yang berkira, maksud dia contohnya bank tu dia kata aku nak bagi dekat si A ni 30% lah walaupun umur dia 24. Mungkin dia ada justifikasi dia sendiri kenapa dia nak bagi loan tu untuk tempoh 30 tahun sahaja kepada individu A tu. Alright. Jadi ada juga bank yang untuk tempoh tempoh pembiayaan ni, ada juga bank yang bagi
contohnya rumah pertama CA ni dia bagi 90% loan bank. Dan yang kedua, dia bagi sebanyak 70%. Ada juga bank macam tu. Dia ada justifikasi dia yang tersendiri. Bank bukan saja-saja nak bagi, dia ni mungkin handsome sikit, so aku nak bagilah 100%. Macam tak, dia bukan nilai macam tu. Dia bukan nilai kita ni sebagai manusia macam kita nak mengorak orang lain. Okey, faham Alright, so tu poin pertama. Poin pertama adalah berapa lama tempoh yang bank nak bagi kita loan tu. 30 tahun ke, 35 tahun ke, 25 tahun ke. Yang tu bergantung kepada bank. So yang tu kita kena consider lah. Contohnya katakanlah kalau bank A tu, katakanlah bank warna biru tu nak bagi tempoh 35 tahun loan. Dan bank B pula nak bagi tempoh kita 30 tahun je nak bagi loan tu. Jadi agak kita nak pilih yang mana. Tu terpulang pada kita. Alright. So yang kedua, poin yang kedua adalah berapa banyak loan yang boleh kita dapat. Maksud saya berapa banyak loan yang boleh kita dapat adalah ada bank yang ditawarkan loan tu 100%. Macam tu. Ada bank yang tawarkan loan tu 90% sahaja. Ada bank yang tawarkan loan tu 70% sahaja. Jadi dia lain bank ataupun lain individu, lain dia punya tawaran dia tu. Kenapa macam tu? Macam yang saya cakap tadi, mereka ada perkiraan mereka yang tersendiri. Kenapa setiap bank, dia polisi dia tak sama tau, dia polisi dia lain-lain. Jadi terpulang kepada bank tu lah dia nak bagi berapa. Macam tu. Dan poin yang ketiga adalah, laju sangat ke? Kalau laju, minta saya perlahankan lah. Okay, saya perlahankan lah sikit. Alright. Dan poin yang ketiga adalah ada bank yang bagi loan tu yang dia bagi masuk kos tambahan dalam loan. Okey, faham tak? Contohnya, kita nak beli rumah 100,000. Jadi katakanlah bank tu bagi loan kita 100%. Contoh, saya bagi contoh, loan rumah tu bank bagi 100%. Jadi bila loan bank tu dia bagi 100%, jadi dia bagi pada kita 100% lah dia punya pinjaman tu. Tapi ada juga bank yang benarkan dia akan bagi loan kita katakanlah 110,000. Macam tu. So 110,000, kenapa dia bagi 110,000? Kenapa ada 10,000 yang lebih tu? Okey. Yang tu kenapa? Dia macam ni. Ada juga bank yang akan serap sekali dia punya takaful, iaitu MRTT, yang dia akan serap sekali MRTT, lepas tu yuran guaman, lepas tu cost valuer rumah, macam tu. Tapi ada juga bank yang serap MRTT sahaja takaful tu. Ada juga bank yang serap valuer fee sahaja. Ada juga bank yang tak serap langsung apa-apa. Okay. So kita kena faham dari situ. Kalau kita jenis yang tak ada cash, yang macam memang betul-betul ngam-ngam je kita punya 10% daripada harga rumah tu yang kita prepare tu. Jadi adalah lebih baik kalau bank tu masukkan sekali semua kos-kos tadi tu. Kos lawyer, kos valuer, kos takaful. Jadi benda tu dia tak perlu keluarkan duit lagi dari poket kita. Okay, tu bergantung pada individu. Tapi yang tu kita nampak, aku dah tak payah buat keluar duit ni. Jadi aku dah boleh dapat rumah tu. Dia tak semestinya. Dia betul lah benda tu. Cumanya kekurangan dia dekat sini, bila loan bank bagi loan 100% berbanding dengan loan bagi bank 110% tadi, jadi installment yang kena bayar yang orang yang 110% tu lagi banyak lah kiranya. Katakanlah kalau loan bank dia bagi 100%, iaitu 100,000, dia kena bayar dalam RM500 sebulan. Jadi yang bagi RM110,000 tu mungkin dia kena bayar dalam RM550 sebulan. Macam tu. Dia punya ada kelebihan dan kekurangan lah. Tapi tu bergantung kepada kita sendiri. Yang mana kita nak pilih lah. Okay, macam konsep kasut tadi lah, sama je. Alright. So saya ulang balik. Poin pertama adalah berapa lama bank nak bagi kita pinjaman. 25 tahun ke, 30 tahun ke,
35 tahun ke. Okay, yang tu poin pertama. Poin kedua adalah berapa banyak loan yang kita boleh dapat. Maksud dia, katakanlah bank nak bagi 100% loan rumah ke, nak bagi 90% ke, 80% ke, 70% ke. Okay, tu poin nombor 2. Dan poin nombor 3 adalah boleh ke tak kita nak masukkan kos-kos tambahan dalam kita punya loan. Maksudnya macam tadilah nak letak takaful MRTT, nak letak lawyer fee, nak letak valuer fee. Jadi benda-benda macam tu dia memainkan peranan jugalah untuk installment yang kita bayar setiap bulan. Alright, so tu 3 poin yang pertama. Okay, dan poin nombor 4. Okay, poin nombor 4. Poin nombor 4 sekejap je. Okay, poin nombor 4 adalah ada bank macam saya buat loan dengan bank warna yang bank tu warna biru. Okay, bank warna biru dia minta saya, dia macam ni. Mula-mula tu banker tu call saya, dia cakap, "Hello Syafiq, loan bank awak dah lulus, loan bank lah, yelah, loan rumah awak dah lulus." Lepas tu saya pun tanyalah dia, berapa persen lulus? Semasa tu dia cakap 4.8, dia cakap 4.8%. Lepas tu saya tanya dia lagi, tak boleh ke turunkan lagi interest tu? Lepas tu dia cakap, boleh, tapi nanti kena buat fixed deposit. Lepas tu dia cakap, kalau macam tu tak apalah, saya letaklah fixed deposit. So jadi macam okey lah, tak apa, nanti saya akan call awak balik lepas saya dah betulkan semua-semua ni. Cakap macam tu. Okay. Jadi dari situ tu maksudnya yang saya nak sampaikan, iaitu special condition. Maksudnya kalau kita nak rate tadi 4.8 ataupun kita tak ada duit nak top up 1,000 tu, ataupun berapa-berapa amount yang diminta lah untuk masukkan dalam fixed deposit tu. Jadi kita kena masukkan nilai tu ataupun masukkan fixed deposit tu untuk, sekejap saya ulang balik, untuk special condition tu. Maksud dia kalau kita ada duit ataupun kalau kita ada yelah, kalau ada duit lah untuk, sebab dia kan minta saya masukkan fixed deposit tadi. Kalau kita ada duit, boleh kita masukkan dan kita dapat rate 4.5 tu. Kalau kita tak ada duit, katakanlah masa tu duit kita ngam-ngam je, jadi kita dapat 4.8 lah dia punya rate tu. Okay, faham kan? Macam tu special condition dia. Ada juga bank special condition, ada juga ada juga bank yang minta buat takaful, hibah takaful untuk luluskan loan. Dia macam-macam lah syarat-syarat bank kalau kita nak bagi loan kita lulus tu. Okay, ada juga yang minta apply credit card. Macam saya yang bank yang rumah first dulu, dia minta saya apply credit card dengan facility tu. Walaupun kita tak guna, tapi dia minta apply je. Ada juga bank yang tak kenakan syarat langsung. Dia bank lain dia punya requirement lah kiranya. Alright, faham Okay, dan poin nombor 5 adalah package loan rumah yang bank offerkan. Yang tu. Yang ni untuk package loan rumah yang bank offer ni, saya akan buat satu tajuk khas untuk kalian sebab dia ada beberapa package. Jadi kalau nak terangkan malam ni, dia agak panjang. Jadi saya akan buat satu tajuk khas untuk loan rumah, untuk package yang bank biasa bagi, sebab dia ada full flexi, semi flexi, term loan, lepas tu overdraft, semua tu. Yang tu saya akan cover untuk satu topik yang nantilah kemudian. Alright, so kalau kalian suka nak dengar tentang loan ni, loan rumah ke, tentang property ke apa, kalian boleh klik like lah dan follow saya. Nanti kalau ada notification, senang dia akan keluar tu. So kalian tak terlepas. Ataupun kalau kalian nak tanya masa tu juga apa-apa soalan, boleh tanya, insyaAllah. Yang mana saya tahu, saya akan jawab. Yang saya tak tahu, saya akan rujuk dulu mana-mana individu yang pakar dalam bidang yang mereka sendiri. Jadi nanti saya akan I will get back to you lah kiranya. Saya akan up balik dekat saya punya story ni. Story pula. Dekat live Facebook ni. Okay. Alright. So, okay. So, point nombor 6 adalah, faktor nombor 6 adalah berapa tempoh lock-in period yang kita kena ikut.
Okey, contohnya lock-in period tu apa? Okey, senang soalan lock-in period tu apa. Lock-in period tu dia macam ni. Dia tempoh sekatan. Contohnya, katakanlah, okey, katakanlah kita ada kereta dan kita nak pajakkan kereta tu ataupun kita nak bagi sewa kereta tu dekat Grab. Contoh, nak bagi sewa kereta dekat Grab. Jadi kita dah buat sign perjanjian. Dalam perjanjian tu Grab dah tulis semua. Dia cakap dalam tempoh setahun awak tak boleh ambil kereta ni daripada saya. Kalau awak ambil kereta ni awak akan dikenakan penalti. Okey, macam tu Faham konsep dia. Jadi untuk tempoh lock-in period untuk rumah pun sama juga. Dalam tempoh beberapa tahun, rumah tu tak boleh dijual. Jadi saya bagi contoh katakanlah 3 tahun. So bank cakap rumah kau, Syafiq, kau tak boleh jual rumah kau dalam tempoh 3 tahun. Kalau kau jual juga, kau akan dikenakan penalti terhadap pinjaman rumah tu. Okey. Ada dia untuk tempoh lock-in period tu, dia ada tempoh 3 tahun, ada tempoh 5 tahun. Ada juga yang tak ada lock-in period langsung. Tapi sekarang yang saya perasan macam tak ada tempoh lock-in period lah kiranya. Sebab ada bank sebab yang saya punya tu yang rumah saya tu tak ada lock-in period. Semua free lah dia punya wave tu. Kiranya kalau kita nak jual rumah tu bila-bila pun tak ada masalah. Okey je. Okey. So ada juga yang bagi lock-in period untuk conventional loan sahaja. Maksud dia contohnya saya ambil dengan bank warna kuning. So warna kuning yang conventional punya sahaja dia kenakan lock-in period. Tapi yang Islamic pun ada juga. Dia tak semesti conventional sahaja. Dia bergantung kepada bank macam saya cakap tadi. Alright. So saya ulang balik point nombor 4 tadi apa yang saya share. Okey, ada special condition tadilah yang saya cakap. Ada bank yang kenakan deposit, ada fixed deposit, ada bank yang minta apply credit card dulu, ada juga bank yang minta apply loan ASB. Macam saya hari tu ada satu bank tu dia minta awak kena apply loan ASB kalau nak luluskan awak punya loan rumah. Tapi masa tu ASB saya dah penuh. Bukan penuh sebab guna duit sendiri, sebab saya pun buat loan ASB juga. Jadi masa tu dah penuh lah kiranya. Jadi bila dah penuh, dah tak boleh nak masuk lagi lah untuk loan ASB tu. Alright. So itu point nombor 4. Point nombor 5, package loan yang ada. Maksud dia macam full flexi, semi flexi. Yang tu sebenarnya sangat memainkan peranan penting bagi kita kalau kita ni jenis yang, salah satunya kalau kita jenis yang suka bayar lebih setiap bulan. Dia ada kelebihan dekat situ. Ada kelebihan, dia ada kekurangan dia. Dia ada pro and cons. Apa-apa yang kita buat dalam dunia ni ada pro and cons. Okay, faham? Saya bagi contoh senang pro and cons. Macam kalau kita nak pergi kerja, kita naik motor tengah-tengah KL ni. So mungkin kita sampai kerja naik motor lagi cepat sebab dah boleh elak jam. Tapi kalau kita naik kereta ada jam. Tapi kalau naik motor, kalau hujan kita yang basah. Kalau naik kereta hujan tak basah. Jadi dia ada pro and cons dia kat situ lah kiranya. Alright. So point nombor 7. Okay, ni point nombor 6 lah. Point nombor 6 adalah lock-in period yang saya cakap tadi. Ada bank yang bagi lock-in period dia 6 tahun. 5 tahun. Ada bank lock-in period 3 tahun. Dan ada bank juga yang tak bagi langsung lock-in period. Kiranya kalau in case kalau katakanlah bulan ni bulan 10. Katakanlah bulan 11 nanti saya dah dapat kunci rumah. Katakanlah bulan 12 ataupun bulan 1. Tiba-tiba saya kena pindah kerja kat tempat lain dan saya nak jual rumah tu. So boleh je jual macam tu. Tak ada masalah. Okay, so tak ada kenakan penalti apa-apa terhadap pinjaman bank yang saya buat tu. Sebab yang tu tak ada lock-in period punya yalah, tempo lah. Right, faham Okay. Dan point nombor 7 adalah apa jadi kalau kita kata bayar loan rumah. Okay, macam ni. Dia punya pemahaman dia senang. Dia mudah dia macam ni lah. Kalau contohnya, katakanlah saya katakanlah kerja overseas. Saya kerja overseas, saya beli rumah dekat Malaysia. Saya buat loan bank pun dekat Malaysia juga. Jadi bila saya beli rumah dekat Malaysia, buat loan bank dekat Malaysia juga. Jadi saya pergi overseas, katakanlah tak ada siapa pun yang tahu saya buat loan rumah ataupun saya tak bayar lagi loan rumah tu. Jadi katakanlah saya duduk overseas tu katakanlah 3 bulan. Jadi yang untuk bulan 10 ni, katakanlah saya dah bayar. So saya start outstation dekat overseas bulan 11, bulan 12 dan bulan 1. Jadi untuk bulan 12 tu dah tak ada orang bayar. Jadi kat situ dia dah tertunggak sebulan. Jadi ada juga bank yang
yang mengenakan syarat dia dalam clause masa kita sign apa ni letter offer dengan bank tu, dan tu kita ada dalam clause tu yang menyatakan yang default clause tu ada yang bagi 1 bulan, ada yang bagi default clause dia 3 bulan, ada yang bagi default clause dia 9%, ada yang bagi dia 10%. Apa tu? Apa tu? Tak faham sebulan, 3 bulan, 9%, 10%, apa benda tu? Okey, macam ni. Contohnya yang saya cakap tadi, bulan 10 saya dah bayar loan rumah. Bulan 10 saya dah bayar loan rumah. Okey, dah bayar. So bulan 11 saya dah start pergi outstation. Jadi bulan 11 tu katakanlah saya lupa nak bayar. Saya lupa lah, biasa busy. Okey, jadi bila saya lupa nak bayar, ada bank yang bagi bank yang contohnya bank yang bagi 1 bulan default clause tu cakap, tak apalah, bulan 11 dia baru sebulan tak bayar ni. So tak apa lagi. Jadi kalau dalam default clause tu dia cakap sebulan je, jadi dia cakap tak apalah default sebulan je. Jadi dia macam bank tu bagi peluang kepada kita. Okay, default clause tu dia macam bagi peluang kepada kita untuk kita bayar balik dalam tempoh masa sebulan tu walaupun kita tertunggak. Okay, macam tu. Ada juga bank yang bagi default rate. Default rate tu macam mana? Katakanlah saya dapat loan rumah 4.5%. Okay, contohnya bila kita lambat bayar, lambat bayar, jadi bank tu akan naikkan loan rumah kita dari 4.5% kepada 9%. Okay, so yang tu dah ada dalam default clause yang kita sign tu. Yang kita kadang-kadang tak baca pun semua benda tu. Okay, ingat tau, setiap kali kita nak turunkan tanda tangan kepada apa-apa, kita kena baca semua yang dalam apa yang tertulis tu. Kalau tak faham, banker dekat SU, kita boleh tanya banker tu. Banker tu dia akan boleh tolong kita untuk explain balik apa yang kita tak faham. Okay, jadi katakanlah kita tak setuju. Katakanlah ni default clause ni kalau aku bayar lambat, dia nak loan ni akan naik jadi 9%. Jadi aku tak nak lah. Okay, so tak apalah, kalau tak nak, tak bayarlah masa tu. So tak payah sign lah, mungkin kita boleh apply dengan bank lain. Okay, tapi kita kena ingat, satu benda, nak proses, nak approve bukan senang. Okay, sebab kadang-kadang bagi saya, bila satu bank tu dah approve kita punya loan, tu dah rasa macam sujud syukur sangat lah. Sebab bank bukan senang tau dia nak approvekan loan kita. Jadi once ada bank yang sanggup approvekan loan kita, jadi kita kena ikutlah apa yang dia nak. Okay, tapi asalkan benda tu tak melampaui batas lah. Contohnya macam yang dicakap tadi, lambat bayar, default rate dia 9%. Jadi kita janganlah lambat bayar. Okay, faham macam tu. Ataupun kita buatlah auto deduction. Macam tu, faham Okay. Lagi, poin yang ke-8 adalah nak pilih loan yang bagi rate tinggi ke rendah. Okay. Okay, dia biasa macam ni. Kita punya first impression. Bank punya first impression pada individu. Contohnya, ada orang nak datang kita meminang dekat rumah. Jadi ayah kita mesti akan first impression kita mesti akan tengok, oh dia ni pakai kereta apa. Itu contoh lah, sebagai contoh. Dia ni pakai kereta apa. Dia ni kerja apa. Tu dia punya first impression. Jadi bank punya first impression adalah dengan kita punya rekod kewangan, iaitu SECRIS ke, kita punya cara pembayaran ke, kita punya susunan atau dokumen ke. Jadi kat situ bank akan tengok semua tu. Benda tu penting tau, bank akan tengok. Maksudnya cara kita present pada bank yang menentukan rate kita berapa yang kita dapat. Okay, faham macam tu Jadi kalau kita nak dapat rate rendah yang rendah lah, lagi rendah, jadi kelakuan kita kenalah baik, kenalah cantik, kenalah sopan dekat depan bank. Okay, faham macam tu. Dan kalau loan profile kita haru biru, kita punya loan lepas-lepas kita lambat bayar, memang biasanya bank akan bagi rate yang tinggi lah kiranya. Yang macam, yelah tinggi lah, dia tak boleh, dia tak akan kau tim untuk dapatkan rate yang rendah lah, macam tu dia punya tu. Okay, dan poin seterusnya, poin seterusnya, poin yang ke-9 adalah dengan polisi bank. Okay,
Okay, untuk polisi bank ni yang macam saya cakap tadi, ada bank yang dia offer, contohnya yang bahagian loan tadi, katakanlah full flexi. Ada yang bank yang bagi loan tapi dia tak nak bagi kita full flexi sebab dia tak nak bagi kita bayar lebih tiap-tiap bulan. Jadi dia ada pro and cons lah dekat situ. Kenapa dia tak nak bagi kenapa dia tak nak bagi bayar lebih setiap bulan? Jadi dia ada perkiraan dia. Mungkin kalau kita bayar lebih, kita boleh kurangkan interest rate kita. Bukan interest rate, dia kurangkan principal kita. Principal kita. Kita boleh kurangkan principal kita, jadi dekat situ bank akan rugi lah sedikit sebanyak. Bank akan rugi walaupun bank tu untung sangat banyak sebenarnya. Okay, faham kat situ. Ada juga ada juga polisi bank lain. Ada juga yang jenis bank tu yang dia ada banyak branch. Yang dia bagi kita loan tapi dia tak banyak branch. Ada satu bank tu, contohnya bank warna hijau tu, kawan saya dia pernah dapat loan bank tu. Jadi tapi dia nak bayar dia susah. Kenapa saya cakap susah? Sebab satu, masa tu dia tak ada lagi online facility. Tak tahu, mungkin bank tu bank lama ke apa, saya pun tak pasti. Jadi dia tak ada online facility. Jadi macam setiap kali dia nak bayar loan rumah tu, dia kena pergi ke kaunter. Jadi bila nak pergi ke kaunter, kalau katakanlah rumah dia jauh daripada bank tu, jadi tu satu masalah. Jadi benda-benda macam tu kita kena consider juga bank mana yang terbaik untuk kita dapatkan pinjaman tu lah. Sebab dia tak ada bank yang sempurna pun sebenarnya. Alright. Faham Kalau kalian yang baru masuk tu, boleh follow saya. Nanti untuk next topic nanti ada saya bagi tahu tentang tajuk jenis-jenis loan yang bank boleh bagi pada kita. Alright. So, yang paling last sekali untuk poin seterusnya adalah untuk dapatkan loan bank yang terbaik ataupun pinjaman perumahan yang terbaik daripada bank, apa yang kita kena tahu? Ada bank yang bagi loan tapi servis dia, saya nak cakap ada bank yang bagi loan tapi dia punya layanan pada kita tak berapa nak okey. Ada bank yang mesra dengan kita tapi susah nak dapat loan. Ada bank yang macam sama ada layanan baik ataupun buruk pada kita, ada yang bagi rate yang tinggi. Jadi ada banyak faktor lah yang saya cakap tadi tu, yang 10 faktor tu yang kalian kena consider dulu, yang mana kalian nak ataupun yang mana kalian rasa benda sesuai dengan diri kalian. Jadi kalian boleh pilih yang tu. Sebab ada orang kata loan bank A yang bagus, ada orang kata bank B yang bagus, ada orang kata bank C yang bagus. Jadi benda tu bagus untuk diri dia, tak semestinya bagus untuk kita. Sebab bakul masing-masing, kasut masing-masing. Kasut tu tak sama setiap orang. Jadi kita pilih kasut kita sendiri. Kita pilih mana yang ngam kasut tu untuk kita pakai. Jadi jangan kita pakai kasut orang sebab semata-mata kita terpengaruh dengan dia. Dia cakap, ambillah bank A sebab bank A ni bagus, dia bagi loan, macam tu. Tapi untuk bank B cakap, bank A tu tak okey sebab dia tak bagi loan kat aku. Macam tu. Nanti dia akan ada konflik lah kat situ. Jadi apa yang terbaik adalah bank mana yang terbaik bagi kita adalah bank yang kita kena consider yang 10 faktor yang saya bagi atas tadi tu. Alright. Jadi apa jalan yang paling selamat yang kita boleh buat adalah kita apply dulu loan ataupun bank tu. So bila bank tu dah approve loan kita tengok berapa yang rate yang dia bagi. Tapi kalau tanya saya, secara peribadinya saya akan cakap bank yang terbaik bagi kita ataupun bagi saya sendiri adalah bank yang bagi loan pada saya. Macam yang tu je yang pertama sekali yang saya akan consider. Tak kisahlah bank tu bagi rate tinggi ke, tak kisahlah bank tu layanan dia tak baik pada kita ke, tapi asalkan ada bank yang sanggup bagi saya loan rumah, saya akan ambil dulu yang tu. Sebab kenapa? Sebab
once katakanlah kita dah reject loan bank A yang bagi saya offer tadi tu, tak semestinya bank B ataupun bank C akan bagi lagi. Dia tak semestinya kalau dia bagi tu untunglah dia bagi. Kalau dia tak bagi, memang tak ada lah kepada kita. Memang menunggulah untuk bank lain lagi nak bagi tu pun kalau ada bank nak bagi. Kalau tak ada, jadi apa yang saya boleh cakap, ambil je dulu yang mana. Yang mana yang bank nak bagi tu. Alright. So, kalau kalian rasa kalian nak tahu lagi banyak tips daripada saya, kalian follow saya. Saya ada sediakan satu group FB. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh join kat group tu. Nama dia Newbie Start Black Prestige. Nanti boleh tengok dekat saya punya page. Alright. Jadi kalau kalian rasa bermanfaat, kalian share dulu. Kalian share kepada orang-orang lain yang kalian rasa dia nak beli rumah ke, dia nak buat loan rumah ke, share dulu dekat mereka untuk mereka dapat manfaat ataupun untuk mereka tahu bank mana yang sesuai dengan mereka. Alright. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam esok kita jumpa dengan tajuk yang lain. Okay, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.